Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid tahun 3? Ustazah harap kamu semua sentiasa dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu fiqh solat tahun 3. Sebelum itu, Ustazah ingin meminta kamu semua buka buku fiqh solat tahun 3 pada muka surat 1. InsyaAllah, hari ini Ustazah akan ajarkan kamu perkara-perkara yang membatalkan solat. Harap anak-anak semua bersedia untuk belajar. Ya anak-anak, solat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dan ia merupakan rukun yang sangat penting selepas mengucapkan 2 kalimah syahadah. Solat tertegak berasaskan pada rukun, syarat serta perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebelum itu, Ustazah ingin membaca satu firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 43. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Sebelum itu, Ustazah ingin bertanya, siapa di antara kamu yang tahu perkara-perkara yang membatalkan solat? Jangan risau. Yang tak tahu, insya-Allah Ustazah akan terangkan hari ini perkara-perkara yang membatalkan solat. Perkara-perkara yang membatalkan solat ada banyak, tetapi hari ini Ustazah akan mengajar kamu 4 perkara terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan teruskan pada minggu hadapan. Apa itu 4 perkara tersebut? Okey, 4 perkara yang membatalkan solat adalah berhadas. Yang kedua, terkena najis yang tidak boleh dimaafkan. Yang ketiga, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keempat, hilang akal. Okey, Ustazah akan tunjukkan kamu contoh-contoh gambar perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, ini gambar yang pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Berhadas. Berhadas adalah kedatangan hadas semasa solat, sama ada hadas besar ataupun kecil, sekalipun tanpa sengaja. Sebelum itu, Ustazah akan tunjukkan kamu satu video untuk kamu lebih memahami apa itu maksud hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai tajuk hadas kecil dan hadas besar, iaitu dalam mata pelajaran ibadah. Okey, kita lihat maksud hadas. Hadas ialah perkara yang mewajibkan kita berwuduk, iaitu ambil air sembahyang atau mandi wajib untuk melakukan ibadah. Contoh ibadah ialah solat, tawaf dan sebagainya. Bahagian hadas. Hadas terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah hadas kecil
dan yang kedua hadas besar. Okey, mari kita lihat maksud hadas kecil. Hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Maksudnya, apabila seseorang itu berhadas kecil, maka seseorang itu diwajibkan untuk berwuduk jika ingin melakukan ibadah tertentu. Sebab-sebab berlakunya hadas kecil, yang pertama, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan. Contohnya, berlakunya persentuhan tanpa lapik antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram di sini bermaksud seseorang yang boleh kamu kahwini. Sebab kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya, iaitu tidur yang nyenyak, di mana tidur sambil duduk dalam keadaan punggung yang tidak rapat ke tanah. Dan yang ketiga, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul di sini bermaksud kemaluan hadapan dan dubur bermaksud kemaluan belakang. Okey, keluar sesuatu ni seperti apa? Keluar angin ataupun keluar air besar ataupun air kecil. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Seseorang itu berada dalam keadaan hadas kecil jika dia menyentuh kemaluan dengan tapak tangan dan tanpa berlapik. Dan yang terakhir ialah hilang akal. Hilang akal dengan sebab mabuk, gila, pitam dan sebagainya. Perkara yang dilarang ketika berhadas kecil, yang pertama, menyentuh Al-Quran atau membawanya. Yang kedua, tawaf iaitu mengelilingi Kaabah. Dan yang terakhir, solat. Sama ada solat fardu, solat jenazah ataupun solat-solat sunat yang lain. Jadi, cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan mengambil wuduk. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terkena najis, iaitu yang tidak boleh dimaafkan pada badan atau pakaian atau tempat solat kecuali segera dibuangkan. Maksud di situ, ya anak-anak, sebelum kamu nak solat, kamu perlu perhatikan pada kamu punya badan, pakaian atau tempat solat. Ada tak najis? Kalau ada, kamu perlu bersihkan. Sebelum itu, Ustazah ingin terangkan sedikit maksud taharah atau bersuci. Okey, perkara-perkara yang membatalkan solat seperti berhadas dan terkena najis, kita perlulah taharah atau bersuci. Taharah atau bersuci bermaksud menghilangkan hadas dan najis dari pakaian, diri dan tempat solat supaya dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk, khususnya ibadah solat. Maka kita perlulah taharah atau bersuci apabila kita terkena di antara dua perkara yang membatalkan solat. Terbuka aurat dengan sengaja. Kalaulah ditiup oleh angin, lalu terbuka aurat,
dan ditutup dengan segera, tidaklah batal solatnya. Contohnya, kamu sedang solat, tiba-tiba aurat kaki kamu terbuka, ditiup oleh angin, tapi kamu segera tutup, maka solat kamu tidak batal. Tetapi bila kamu dah tahu kaki kamu itu terbuka auratnya tapi kamu biarkan, maka batallah solat kamu. Hilang akal. Hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila ketika solat, maka batallah solat kamu. Bermaksud di situ kamu tengah solat, tiba-tiba kamu pitam, maka kamu punya solat adalah batal. Setakat ini pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Ustazah akan sambung pelajaran kita pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri ya semua.